Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, apa khabar semua anak murid Tiga Nafiri? Jadi, insya-Allah pada pagi ini kita ada kelas tidak segerak, kelas sains tidak segerak pada pukul 8.30 pagi. Jadi, cikgu buat video ini berkenaan dengan topik kita pada pagi ini yang sebenarnya telah disentuh ataupun telah diajarkan pada minggu lepas. Jadi, cikgu ulang untuk pengukuhan supaya anak-anak murid semua dapat menguasai topik ini dengan baik, insya-Allah. Topik kita akan belajar masih dalam topik asid dan alkali. Baiklah, video ini akan ditonton oleh kalian semua ketika kelas tidak segerak kita dan kemudian diterus dengan aktiviti pengukuhan yang cikgu akan sediakan selepas ini. So, jadi kamu semua perlu buat latihan pengukuhan tersebut dan hantar di Google Classroom. Baiklah, cikgu mulakan. Okey, asid dan alkali pengganti kertas litmus. Jadi ini telah kita belajar tahun lepas, minggu lepas. Jadi cikgu akan terangkan untuk mengukuhkan pemahaman kamu. Baiklah, kita lihat standard kandungan asid dan alkali. Standard pembelajaran meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Menjelaskan pemerhatian tentang asid dan alkali melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Jadi inilah isi kandungan pengajaran cikgu dalam video ini. Yang pertama ialah kita ingin lihat apakah kegunaan bahan berasid, beralkali dan neutral. Yang kedua, kita ingin lihat apakah pengganti bagi kertas litmus. Adakah kertas litmus ini boleh menggantikan, boleh digantikan oleh sesuatu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Yang pertama kita lihat bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita. Jadi inilah dia. Selain bahan makanan yang kita belajar sebelum ini seperti lemon, kobis dan sebagainya, terdapat juga bahan lain di sekeliling kita yang bersifat asid, alkali atau neutral. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama dalam sektor pertanian. Lihat perbualan tersebut. Jadi anak tersebut ingin menabur kapur pada tanah itu dan kapur ini bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun. Jadi di situlah aplikasi bahan berasid. Kapur itu bersifat alkali, digunakan dalam pertanian untuk mengurangkan keasidan tanah. Kedua yang kita lihat dalam sektor perubatan. Cikgu tersebut menyapu cuka pada kawasan yang disengat oleh tebuan pada lengan pelajar tersebut. Jadi sengatan tebuan tersebut adalah bersifat alkali dan cuka digunakan untuk meneutralkan sengatan tersebut. Seterusnya dalam aspek produk kegunaan isi rumah. Jadi anak tersebut bertanyakan kepada ibunya bagaimana hendak hilangkan rasa licin cecair peluntur ini pada tangannya. Kemudian ibunya menyarankan untuk melumurkan tangan dengan asam jawa. Nanti hilanglah rasa licin itu. Sebelum ini kita ada belajar asam jawa sifatnya adalah asid. Baiklah, jadi itulah bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita. Antaranya adalah ini. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua iaitu kita hendak meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Sebelum ini kita belajar kertas litmus boleh menguji. Jadi kita ingin meneroka bahan lain pula. Selain kertas litmus, kita boleh uji sifat-sifat suatu bahan menggunakan bahan lain sebagai penunjuk. Okey, ini adalah suatu eksperimen. Eksperimen ini anak-anak murid boleh dapati dalam buku teks. Eksperimen untuk meneroka pengganti kertas litmus. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama perlu ada penitis untuk menitiskan ekstrak-ekstrak bahan. Perlu ada piring petri untuk kita meletakkan bahan. Perlu ada limau nipis dan soda bikarbonat sebagai bahan uji kaji untuk melihat perubahan warna dan sebagainya. Seterusnya kita lihat ekstrak digunakan. Yang pertama ekstrak kunyit, yang kedua ekstrak kubis ungu, yang ketiga ekstrak bunga raya. Jadi ketiga-tiga inilah yang kita ingin lihat pemerhatiannya, adakah boleh digunakan sebagai penunjuk atau sebagainya. Jadi bagaimanakah kita nak hasilkan ekstrak kunyit? Ekstrak kunyit ini boleh dihasilkan dengan kita cara kisar kunyit itu dalam blender atau mesin pengisar, ataupun kita boleh larutkan serbuk kunyit je bersama air. Seterusnya bagaimana untuk menghasilkan ekstrak kubis ungu. Ekstrak kubis ungu ini boleh dihasilkan dengan cara kita kisar kubis ungu ini, kemudian kita tapis dan kita turas airnya. Air yang kita dapat itulah ekstrak kubis ungu. Seterusnya bagaimana cara untuk hasilkan
ekstrak bunga raya. Ekstrak bunga raya boleh hasilkan dengan cara kita rebus bunga raya sehingga mendidih. Kemudian kita tapis dan turas air rebusan tersebut. Dan air itu kita gunakan apabila larutan tersebut telah sejuk lah, maka dapatlah kita ekstrak bunga raya. Jadi jom kita mulakan penyiasatan. Mari bersama-sama cikgu. Langkah pertama adalah kita masukkan 5 ml perahan air limau nipis dan 5 ml larutan soda bikarbonat ke dalam 2 piring Petri. Jadi kedua-dua bahan ini adalah bahan uji kaji kita. Satu air limau nipis, satu lagi larutan soda bikarbonat. Kemudian kita mulakan dengan ekstrak kunyit. Kita titiskan ekstrak kunyit itu ke dalam limau nipis dan juga soda bikarbonat dan kita perhatikan perubahan warnanya. Kemudian kita catatkan pemerhatian tersebut. Langkah ketiga ialah kita ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan ekstrak kubis ungu dan juga ekstrak bunga raya pula. Dan yang terakhir, kita uji pula bahan berasid dan bahan alkali selain pada air limau nipis dan larutan soda bikarbonat. Dan kelima, kita catatkan pemerhatian terhadap sebarang perubahan warna yang berlaku, kemudian kita akan bincangkan bersama-sama berkenaan dengan perubahan warna tersebut. Jadi inilah jadual yang kita gunakan untuk catatkan pemerhatian kita. Yang pertama, kita lihat ekstrak kunyit. Okey, nanti cikgu sertakan sekali pautan video eksperimen ini supaya kalian boleh lihat dan hasil pemerhatian itu kita catatkan dalam jadual ini. Okey, untuk bahan berasid, warna asal ekstrak kunyit itu adalah kuning dan dia kekal kuning. Bagi bahan beralkali pula, daripada kuning bertukar menjadi warna merah keperangan. Bagi ekstrak kubis ungu, untuk bahan berasid setelah dititiskan, terdapat perubahan warna daripada ungu, iaitu warna asal yang menjadi warna merah. Dan bagi bahan beralkali pula, daripada ungu menjadi biru. Seterusnya ekstrak yang terakhir iaitu ekstrak bunga raya. Daripada warna merah jambu iaitu warna asal bertukar menjadi warna merah bagi bahan berasid. Dan bagi bahan beralkali pula, daripada merah jambu bertukar warna hijau. Jadi kita dapat kita lihat di sini perubahan warna yang berlaku yang kita catatkan. Jom kita jawab soalan ini. Soalan pertama, selain air limau nipis dan larutan soda bikarbonat, apakah bahan diuji lain yang boleh digunakan? Apakah? Mari kita sama-sama fikirkan. Air limau nipis ini bersifat asid. Larutan soda bikarbonat bersifat alkali. Jadi kita hendak menggunakan bahan lain, maka kita gantikan dia, air limau nipis ini dengan bahan asid juga dan larutan soda bikarbonat ini dengan bahan beralkali juga yang lain. Soalan kedua, adakah ekstrak kunyit, kubis ungu dan bunga raya boleh dijadikan penunjuk kepada sifat bahan berasid dan beralkali? Jadi inilah jawapannya. Okay, yang pertama tadi, contoh bahan berasid, kita boleh gantikan dia dengan cuka juga. Untuk bahan beralkali, kita boleh gantikan dengan peria. Untuk soalan kedua, boleh dijadikan penunjuk kerana apa? Kerana dia berubah warna mengikut sifat bahan apabila dicampurkan dengan bahan tertentu. Untuk asid, dia berubah warna sekian-sekian. Untuk alkali, dia berubah warna sekian-sekian. Maka dia sebenarnya boleh dijadikan penunjuk. Ini sekadar pengetahuan am. Tahukah anda kertas pH juga boleh digunakan sebagai pengganti kepada kertas litmus? Kertas pH ni kepada yang murid-murid yang tidak tahu adalah satu kertas untuk menguji keasidan jugalah, di mana dia ada satu skala daripada 0 hinggalah 14. Semakin tinggi semakin berasid, di mana 7 itu adalah neutral. Kalau bacaan kertas pH itu adalah 7, maka ia neutral. 7 ke bawah adalah beralkali, 7 ke atas 8 hingga ke atas, 8 hingga 14 adalah berasid. Jadi mari kita jawab soalan kebat ini pula. Siapakah yang mampu menjawab soalan ini? Kerana ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kita perlu berfikir. Soalannya adalah, mengapakah ubat gigi dibuat bersifat alkali? Sama-sama kita fikirkan, kenapa ubat gigi yang sering kita gunakan ketika mandi adalah bersifat alkali? Kenapa sedemikian dibuat? Jawapannya, ubat gigi dibuat bersifat alkali kerana agar dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Sebab itulah ia dibuat bersifat alkali. Apabila telah neutral, maka gigi kita sihat. Okey, maksudnya asid tu tidak mampu untuk menghakis gigi-gigi. Okey, kesan-kesan daripada bakteria yang ada dalam mulut. Jadi inilah soalannya. Rumusannya ialah bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali atau neutral ialah ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Okay, ini kita telah pun buat eksperimen tadi dan ternyata boleh digunakan kerana perubahan warna. Terdapat perubahan warna untuk bahan berasid dan bahan beralkali. Rumusan yang seterusnya adalah bahan berasid dan beralkali banyak digunakan dalam bidang pertanian, perubatan dan pembuatan produk kegunaan isi rumah. Ini juga cikgu ada terangkan awal-awal tadi. Dalam bidang pertanian seperti kapur digunakan neutralkan keasidan tanah, perubatan yang cikgu tersebut sapukan
uh, sapukan cuka untuk sengatan dan produk kegunaan isi rumah yang lain. Itu saja, cikgu percaya kamu semua telah buat latihan ini yang cikgu telah berikan minggu lepas. Jangan lupa untuk hantar latihan ini juga dan juga latihan yang baru. Latihan baru yang cikgu akan berikan untuk khas untuk kelas tidak segerak kita. Jangan lupa untuk hantar kedua-dua tugasan tersebut, iaitu tugasan pada minggu lepas dan tugasan pada pagi ini, agar anda semua menjadi seorang yang pandai dan menguasai topik pembelajaran kita, iaitu asid dan alkali. Sekian, terima kasih.